Jadi kita sambung buku kita muka surat 7, iaitu penghulu istighfar. Penghulu istighfar ini adalah istighfar yang paling terbaiklah. Kelebihan penghulu istighfar ini di muka surat 8. Pertama, masuk syurga. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melafazkan dengan penuh yakin selepas subuh lalu dia meninggalkan dunia ini pada sebelah siangnya, maka dia termasuk penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang melafazkan dengan penuh yakin kerana Allah Subhanahu wa taala bacaan istighfar ini selepas subuh dibaca lalu dia meninggal dunia pada sebelah siangnya, maka dia termasuk penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bayangkan dapat baca hari-hari, masya-Allah. Kita baca sendiri hari-hari 3 kali sehari. Kalau kita baca pagi, meninggal tengah hari, masuk syurga terus. Tak ada jaminan ini daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti benar. Beruntunglah orang-orang yang diberi motivasi iman. Sesiapa yang melafazkan selepas asar, membaca Sayyidul Istighfar ini selepas asar dengan penuh yakin, dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah ini yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia membaca dengan yakin lalu dia meninggal dunia sebelah malamnya, masya-Allah, tabarakallah, maka dia termasuk penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Masya-Allah, banyak baiknya ya Allah. Allah sangat baik kepada hamba-Nya. Bayangkan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu dengan sebab kita bertarawih, dengan sebab kita berqiyamul lail, masya-Allah, tabarakallah. Yang ketiga, dilimpahi keberkatan rezeki. Setengah orang dia dah kaya, dia sombong. Dia kata, aku solat subuh, sebelum subuh tak kaya-kaya pun. Ada orang dia kata, aku tak solat sebelum subuh dan solat subuh tak solat pun, aku kaya pun. Orang Melayu Islam kita, insya-Allah, tabarakallah, dia ingat jutawan akhirat tu kaya di dunia. Kita sebenarnya biarlah nampak macam lekeh, nampak macam tidaklah sekaya, tetapi kita ini diberikan, disimpan pahala-pahala bacaan kita, Sayyidul Istighfar, solat subuh kita, solat sebelum subuh kita di akhirat, menjadi juta, bilion, trilion di akhirat. Bayangkan dengan pahala kita itu dapat menyelamatkan ahli keluarga kita yang tak percaya pun dengan syurga neraka ni, kita boleh tarik dia masuk ke dalam syurga Allah dengan berkat kita ni menjadi jutawan ataupun bilionaire di akhirat, trilion di akhirat. Terlalu banyak pahala kita dapat menyelamatkan ahli keluarga kita, begitu hebat. Sebab tu tak rugi. Sebab tu ulama sebut, kalau kita ni jenis orang yang tak percaya bahawa mati itu benar, kebangkitan di mahsyar, dan juga mengira setiap amal perbuatan kita dan syurga neraka itu, kalau kita tak percaya di dunia ini pun, kalaulah kita dah buat amalan sebanyak-banyaknya, tiba-tiba dia bangkit di akhirat, tak ada pun apa, kita tak rugi. Tetapi Allah dah kata ada syurga, ada neraka, ada hari kebangkitan, hari pengiraan amal perbuatan kita, tiba-tiba kita tak buat, balik-balik di akhirat memang ada perkara yang disebut itu yakin kepada hari, termasuk rukun iman orang yang percaya pada hari kiamat. Kita akan menyesal, ya Allah, betul ya Allah, betul lah ya Allah, kenapa aku dulu tak percaya. Ulama-ulama, rasul-rasul bagi tahu ya Allah, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu di dalam Al-Quran, syurga neraka semua itu benar belaka, tapi kita tak percaya, tiba-tiba ada benda itu, kita akan menyesal buat selama-lamanya. Sebab itu kita jangan sombong. Kita tak solat, kita tak buat sedekah, tak buat apa pun, kita tak percaya pun pada hari kiamat, jangan menyesal. Sebab masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di final ini
kita sempat lagi ya Allah mengumpul sebanyak mungkin pahala-pahala. Terlebih-lebih lagi lah yang begitu hebat, iaitu Sayyidul Istighfar ini. Yang keempat, ketenangan jiwa, membersihkan hati. Memanglah penghulu segala istighfar. Penghulu ni, kalau dalam masyarakat kita, penghulu ni orang ketua kampung lah. Tapi kalau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyid ni tuan. Sayyidul Istighfar. Istighfar yang paling terbaik. Nabi wa khatamin nabiyyin, Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya. Masya-Allah. Penghulu segala nabi, penghulu ni ketua. Kita setakat penghulu ni tak berapa. Kalau di belah Pahang, dia panggil Tok Pat. Tok Pat ada penghulu, dia DO, pegawai daerah. Tapi kalau di belah kita penghulu ni ketua kampung. Kalau di bahasa Indonesia Pak Lurah. Jadi kita amalkanlah, insya-Allah sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar. Dia Sayyidul Istighfar ni ada di dalam maksurah. Semua ada ni. Yang kita baca-baca selawat pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad ini, selawat yang pendek. Sesiapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 kali, sekali Allah Subhanahu Wa Taala berselawat kepada Nabi, kepada kita sebanyak 10 kali. Jadi insya-Allah kita bersedia di muka surat 7, Sayyidul Istighfar. Ready? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, Tuhanku, Engkaulah Tuhanku. Sangat-sangat hebat. Sayyidul Istighfar ini mengakui Allah memang Rabb kita. Termasuk di dalam rukun iman. Allahumma anta rabbi. Seorang-seorang hati susah, gundah gulana, sakit, ditimpa masalah anak cucu, anak menantu serabut. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa ant. La ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi. Engkaulah pemelihara kami, ya Allah. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang berhak kami sembah melainkan Engkau, ya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Khalaqtani wa ana abduka. Khalaqtani wa ana abduka. Engkau ciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Ini semua pengakuan ni dipanggil ikrar. Sayyidul Istighfar ini kita berikrar dengan Allah dengan lafaz-lafaz yang jelas. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Dan aku berada dalam janjimu menurut kemampuanku. Ini semua ikrar yang baik. A'udzu bika min syarri ma sana'at. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Tengok perbuatan kita ni. Sebenarnya kalau kita belajar, kita duduk dalam majlis ilmu macam ni, kita dapat banyak input, banyak pengetahuan yang tidak sesat. Sebab tu orang yang tak ada motivasi iman banyak sesat. Sahabat saya minum dengan saya, dia kata, Ustaz, sepupu saya, dia kata nak bercerai dengan isteri dia. Kata dia jumpa ustaz. Ustaz tu maksud dia bomo kot. Dia kata, boleh tak ustaz tolong ubatkan? Saya kata, ya Allah Akbar. Benda mudah macam tu, kita tak payah percaya kepada bomo. Dia Nabi, hadis Nabi yang sahih.
Barang siapa bertanyakan sesuatu kepada bomoh, kahin, tukar tilik dan sebagainya, 3 patah perkataan, maka kalau dia percaya, solatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan ya Allah, banyaknya kita percaya kepada bomoh-bomoh. Sebab tu kita ni, saya sendirilah, bukan nak cakap orang lain lah. Keluarga saya sendirilah. Cakaplah apa? Kau cakaplah. Aku bisnes rosak sebab ada orang buat. Semua aku tak percaya. Sebab apa? Sebab kita dengan Allah hancur. Di pagi hari dah hancur. Bayangkan solat sunat sebelum subuh, kita tak buat solat subuh, tak semayang. Kita pergi berniaga dengan harga satu hari kita dapat RM250 jual kuih. Kita tak solat. Sedangkan Allah janji dunia dan seisi-isi milik kita. Adakah bodohnya kita pertahankan RM250 tak solat? Keluarga kita porak-poranda, isteri cikgu, mentang-mentang isteri cikgu, suami kedekut tak air dua masin, bayar bil semua isteri, beli makan semua isteri, beli baju anak sekolah semua isteri. Mana tak stres isteri, mana tak bercerai? Kita ni ya Allah kadang-kadang salahkan bomoh, sedangkan perangai kita ya Allahu Akbar, ya Allah, anak menantu kita tolonglah nasihat. Kau ni kerja hebat, engineer, arkitek, tapi bodoh nak mampus. Semayang pun tidak. Kau ingat, kalau Allah bagi sakit, Allah bagi mati kau, anak isteri kau nak makan apa? Kita kata. Bagi je nasihat dia kau. Bagi dia faham. Sebab kita ni kalau tak kena ketuk, besi yang berkarat tu kalau tak ketuk, tak grand dia, tak jadi pedang yang berharga beribu-ribu. Sebab tu kita ni, janganlah percaya kepada bomoh tu. Tolonglah aku disihirlah. Perangai kita tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kedekutnya istighfar. Kalau kita nak marah, sumpah serana, macam-macam sumpahan yang kita buat. Sedangkan istighfar itu, kata Nabi SAW, Sayyidul istighfar ini, ya Allah, hebatnya. A'udzubika min syarri ma sana'tu, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku sendiri. Masya-Allah, tabarakallah. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya, dan aku mengakui nikmatmu kepadaku. Ya Allah, banyaknya nikmat kita. Sayyidul istighfar ni, dia ikrar. Kalau di sekolah tu anak murid baca depan guru besar di hari perhimpunan, ikrar kita dengan sekolah kita. Yang membaca ikrar tu pun orang respect dengan dia, ketua pengawas ke. Orang memang suka pada dia dengan suara dia, lantunan suara dia. Orang suka dengan dia sebab dia baca tu ikrar tu. Ni orang yang baca ikrar ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengakui, ya Allah, banyaknya dosa aku. Bukan dosa-dosa bomoh, bukan saka-saka ibu dan ayah. Bomoh yang kata ibu dan ayah semua tu semua tipu belaka untuk mendapatkan keuangan daripada pagar-pagar rumah semua tu mengarut. Tak payah percaya sebab kita duduk di dalam majlis ilmu penuh dengan motivasi. Penyakit kita apa? Bukan datang daripada sihir-sihir sebenarnya, tetapi datang daripada sangkaan buruk kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak buat pun amalan-amalan istighfar. Terlebih lagi Sayyidul istighfar ini, wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Tengok, pagi itu kita bangun, alhamdulillah, ya Allah, bangun tidur, alhamdulillah, sekurang-kurangnya putus ikatan syaitan. Sebab tu dosa kita semalam mengumpat orang, apalah, fitnah orang macam-macam lah, mencarut dengan, ya Allahu Akbar, macam-macam dosa kita, fitnah, dan juga mengumpat, memakan daging saudara yang telah mati. Dan faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka ampunilah aku ya Allah, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni semua dosa-dosaku melainkan Engkau ya Allah.
Bagusnya kita bangun pagi-pagi baca Sayyidul Istighfar. Ya Allah, kita mengakui lemahnya, bodohnya kita semua berada. Kita ni hamba, kalau hamba ni Allah, kalau hamba ni Tuhan dia tak bagi makan pun padan lah sebab kita ni hamba. Tetapi Allah kita ni, Rabb kita ni terlalu baik dengan kita. Ya Allah, sepatutnya pagi-pagi bangun. Pagi-pagi bangun, janganlah kita rasa, ya Allah, ibadah ni tak ada guna. Baca Quran ni tak ada guna, janganlah, ya Allah. Sebab setiap perbuatan kita hari-hari ni, dia nak istiqamah berterusan. Orang simpan duit 10 sen, 10 sen, RM1 lah. RM1 sehari, RM1 sehari simpan duit. Istiqamah. Dia takkan simpan RM1 tu diam bertahun-tahun. Besok nak meninggal, cek. Ada RM1 je. Tapi orang yang selalu derma dalam grup GNI, ya Allah, RM10, RM10, RM10. Masya Allah, banyaknya. Sebab tu, disebut berterusanlah memberi sedekah walaupun sedikit. Dari bahasa Arab sebut qalilan fasaran jabalan. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Pahala kita pun samalah. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Jangan kita rasa cukup. Sebab kita duduk dalam majlis ilmu secara istiqamah. Dia akan menyihatkan badan kita. Saya semalam, ya Allah, kenapalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya. Saya tengok ibu-ibu angkat kita pun sakit, kita dapat rasa. Malam tadi tak boleh tidur, ya Allah Akbar. Menerap tak kena, saya pergi minum air akar kayu pun tak kena. Sudah, saya kata, last sekali tidur dalam keadaan duduk bersandar. Sampai pagi. Daripada pukul 3 pagi sampai pukul 5 pagi. Tidur, sandar kat dinding. Ya Allah, kata macam ni orang kecil manis. Dia sakit, dia lenguh, ya Allah, semacam Allah uji kita macam-macam. Tetapi nak bagi tahunya berkatnya majlis ilmu ni, kita bangun pagi-pagi hilang pula penyakit tu. Ya Allah, saya kata berkatnya, ya Allah. Saya duduk di atas kursi ni. Rasa macam tak ada penyakit satu pun, tak rasa sakit pun. Itu saya heran. Sebab kita ni secara istiqamah, berterusan. Terakhir, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ampunilah aku, ya Allah, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni semua dosa-dosaku melainkan Allah. Hebat Allah ni, ya Allah. Kita baca ayat kursi selepas solat tu, dia buih-buih di lautan, dosa-dosa kita seumpama buih-buih di lautan, diampunkan Allah. Dihapuskan licin, tak ada apa. Kita baca pula Sayyidul Istighfar, mati tengah hari, baca pagi, mati tengah hari, masuk syurga. Bukanlah kata masuk syurga terus, tapi kita duduk di alam barzakh menunggu syurga sangat cepat. Kita tengok kan sampai daripada Nabi Adam sampai ke hari ini, tak kiamat-kiamat kan. Apabila kita mati, itulah kiamat kita. Kita kiamat, orang Urdu kata, India Muslim, kiamat ni pemutus segala nikmat dunia. Kiamat. Kita duduk di alam barzakh. Tapi sekejap, tengok orang dalam surah Al-Kahfi 300 tahun. Tukar duit pun duit tak laku dah. Pergi beli dekat kedai, duit tak laku dah. 300 tahun tidur sekejap dengan anjing-anjing. Sekali tidur di dalam gua. Masya Allah, tabarakallah. Sekejap saja. Sebab tu orang yang baik ni, dia tidur rehat dalam alam barzakh, dalam alam kubur. Dia tidur tunggu kiamat. InsyaAllah orang yang baik dijamin syurga oleh Allah SWT dengan baca Sayyidul Istighfar. Kita banyak ikrar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berikrarlah selalu dengan Allah. Allah sangat suka tengok semua ni ayat-ayat memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan merendahkan diri. Masya-Allah. Kita ni kadang-kadang kaya, lupa diri, sedangkan orang-orang Melayu ni baik. Orang-orang Melayu Islam ni baik. Dia tak nak pun tanah-tanah
Melayu Malaysia ni, tapi orang non-Muslim, dia punya perangai jahat. Dia bukan setakat nak merintah, nak merampas tanah-tanah orang Melayu. Samalah Bani Israel. Perangai yang tak elok. Tapi orang Melayu ni tolong bangsa asing berniaga kaya raya, tak mengenang budi, tak mengenang jasa. Kata orang Melayu ni, perempuan Melayu ni malas lah sebagainya. Ya Allah, kita tengok mereka jerih mencari rezeki, pagi-pagi bangun masak. Sebab tu Nabi sebut, apabila kita menjelma malam, ada 3 golongan manusia. Ada yang lepas isyak, dia tak buat solat sunat apa, dia solat fardu isyak, dia terus tidur, bangun awal solat tahajud. Ya Allah, hebatnya. Yang kedua, ada malam, dia meraih keuntungan malam, ada berniaga, ada mencari rezeki untuk anak isteri. Bukan malam-malam bertiktok dengan pakaian seksi, dengan colinya. Ya Allahu Akbar. Kenapalah tak diberi hidayah oleh Allah? Mencari dosa di malam hari. Dan yang terakhir, orang yang apabila menjelma malam, dia beribadah, baca Quran, dia majlis ilmu, menuntut ilmu, macam-macam dibuat kebaikan malam sementara dia tidur. Dan juga satu lagi orang yang hebat ni, dia macam di Palestin, dia mempertahankan askar-askar Hamas ini, mempertahankan kedaulatan Palestin, khususnya di Gaza. Dia mendapat pahala berjihad di jalan Allah. Kalau mati, mati syahid. Mempertahankan bumi Gaza, kalau dibom, dibunuh, dikira mati syahid. Ya Allah, orang-orang yang ada hebatnya kadang-kadang nampak macam leki. Malam-malam dia masak untuk pagi esok nak dijualkan. Ada hamba-hamba Allah lebay-lebay jemaah masjid nak makan nasi lemak, nak makan apa, dia pergi kedai. Orang tu malam tak tidur, berkorban untuk menyara ahli keluarga dengan berniaga. Pun hebat. Ada orang yang buat ayam, sembelih ayam malam-malam, buat live. Ada orang bagi gift dan sebagainya. Tapi kalau kita ni berniaga, tapi kalau subuh kita lebuh dan perkara-perkara yang meraih keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala seperti Sayyidul Istighfar ini, maka kita akan rugi. Sebab tu kita duduk di dalam majlis ilmu ini, kita penuh dengan motivasi iman. Janganlah sekali-kali ada masalah, janganlah jumpa bomo-bomo. Jumpalah imam-imam, minta, ya Allah, imam tolong tepuk belakang saya ni, dah lama sakit, tak baik-baik. Manalah tahu, kita nampak imam kita dekat kampung tu lekeh, tapi kita tak pernah pun jumpa dengan dia. Apabila meninggal dunia suami kita, ahli keluarga kita meninggal dunia, kita pun tak jumpa imam kita. Ataupun kita hantar saudara mara kita duduk di hadapan imam sedangkan dia dalam keadaan benci kepada imam. Solat pun tak sah kalau tak sempurna kalau kita duduk belakang imam yang kita tak suka. Pemimpin-pemimpin kita yang kita tak suka, tak boleh kita ni. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Perdana Menteri kita, walaupun kita macam-macam orang kata, kita taat kepada dia selagi dia tidak merosakkan akidah kita, tidak menyuruh kita melakukan perbuatan maksiat dan keji, taatlah. Sebab itu taat kepada Allah dan Rasul dan pemimpin-pemimpin kita, imam-imam kita. Imam-imam surau masjid pun nampak macam kesian, leki, pakai kancil buruk. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dia menjaga generator di kampung kita. Kalau tak ada masjid, tak ada tempat solat, mengimami solat fardu kifayah, itu menguruskan jenazah, solat jenazah dan sebagainya, maka kampung itu dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu beruntunglah orang-orang yang berbuat baik, sedekah dengan sedekah dan juga membaca Sayyidul Istighfar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita semua taufik dan hidayah untuk kita sama-sama amalkan Sayyidul Istighfar setiap hari. Pagi 3 kali, petang 3 kali. Kalau kita mati di celah-celah itu, di tengah-tengah itu, kita akan
kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita baca ramai-ramai sebelum penutup. Insya-Allah kita baca dengan ada lagu lah sikit. Janganlah baca tak seronok lah. Kalau kita baca pun baca. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani wa ala abdika. Wa ana ala ahdika. Wa wa'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak seronok lah. Kita kena baca dengan lagu. Allahumma anta rabbi. Belakang tu panjanglah sikit. La ilaha illa anta. InsyaAllah. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at a'udhu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma anta rabbi. Sono ya Allah, tenang. La ilaha illa anta ya Allah. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. InsyaAllah. Takat itulah insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang baik itu datang daripada Allah. Terkasar bahasa dan emosional saya harap dimaafkan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita perbanyakkan sayyidul istighfar. Mati kita kematian yang dicemburui oleh sanak saudara kita dengan muka wajah tersenyum. Wangi jenazah kita, masya-Allah. Hebatnya orang yang selalu duduk di dalam majlis ilmu. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zain bin Junuh yang telah pun menyempurnakan kuliah subuh kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah perkenankan segala doa kita bagi yang mengidap pelbagai penyakit dan doa-doa khusus yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah permudahkan segalanya, insya-Allah. Terima kasih juga kepada Al-Fadhil Ustaz atas perkongsian ilmu pada pagi ini dengan fadilat pengulu istighfar. Mudah-mudahan kita dilimpahi keberkatan rezeki, ketenangan jiwa, bersihkan hati-hati kita. Jadilah ia sebagai wirid harian kita bagi mencapai kebaikan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Dan kita doakan mudah-mudahan juga Ustaz diberi kesembuhan, diberi syifa yang sempurna, insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gemar Nur Iman, juga kepada para jemaah yang setia istiqamah bersama dengan Gemar Nur Iman. Moga Allah berikan kita kelebihan di sebalik kekurangan, Allah berikan kita kekuatan di sebalik kelemahan, dan Allah mudahkan segala urusan kita di mana pun kita berada di bumi Allah ini. Amin. Allahumma ya amin. Pada pukul 8.15 kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Luqman bin Makhtar, penulis buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi Muhammad SAW. Teruskan bersama dengan kuliah duha sebentar lagi. Dan bagi para jemaah yang ada urusan,
Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita di mana pun kita berada atas apa urusan kita, insya-Allah. Dan sebagai penutup tirai kita pagi ini, sekali lagi dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zain bin Junoh untuk menutup kuliah dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami kali ini pertemuan yang dirahmati, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami nanti perpisahan yang tidak meninggalkan sebarang dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, selalu berpesan-pesan dengan kebenaran, selalu berpesan-pesan dengan kesabaran. Sadaqallahul azim. Benarlah Allah yang Maha Agung. Wa sadaqa Rasulun Nabiyul Karim. Benarlah juga perkataan Nabi yang mulia. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.